kempen Perai PAS pada kali ini, dalam Perai kali ini ialah kekalkan kemenangan untuk rakyat. Ya. Kekalkan kemenangan untuk rakyat, dan strategi yang kita jalankan, yang akan kita lakukan pendekatan kepada para pengundi bagi memastikan para pengundi akan menyebelahi dan memihak kepada kita ialah dengan strategi 3M, iaitu menerang, mendampingi dan seterusnya menawan hati para pengundi. Dan untuk makluman majlis untuk pemasyhuran, kita maklumkan calon PAS bagi Perai kali ini akan insyaAllah akan diadakan pada 23 bulan Mac, iaitu pada hari Isnin, sebelah malam, pada semalam jam 9 malam di Padang Taman Kota Jaya, iaitu tapak di mana Datuk Seri Najib Tun Razak telah menggunakannya untuk pengisytiharan bagi calon UMNO Barisan Nasional baru-baru ini. Dan kami telah pun mendapat kebenaran daripada pihak Majlis Perbandaran Taiping untuk menggunakan tapak tersebut bagi pengisytiharan calon yang akan disampaikan sendiri oleh Datuk Seri Presiden. Dan untuk makluman, setakat ini pun kita tak tahulah siapa calon itu, sebab syarat bagi penentuan calon ini akan hanya berlangsung pada hari Isnin 23 bulan 2.30 petang. Jadi mungkin selepas itu kita akan ketahui, jadi sama ada Datuk Presiden akan isytiharkan kita, Allahu a'lam lah. Tapi mungkin bila saya tidak akan mengisytiharkannya, dan menunggu sehingga kepada waktu yang ditetapkan untuk pengisytiharan tersebut bagi makluman orang ramai. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Ketua Majlis Perbandaran Taiping kerana telah pun memberikan kebenaran kepada pihak PAS untuk menggunakan padang tersebut bagi tujuan yang saya katakan tadi. Dalam pada itu kami nak menyatakan rasa kesal dengan beberapa taktik yang telah pun dimainkan oleh pihak UMNO Barisan Nasional dalam sejahat mereka itu untuk untuk sabotaj ataupun untuk memesongkan bendera rakyat yang kita tahu telah pun daripada tinjauan yang kita buat memang banyak memihak kepada kita. Di mana yang pertama, apa yang telah dilakukan oleh pihak UMNO Barisan Nasional ialah dengan memberikan tekanan kepada pihak polis untuk menghalang kita daripada menggunakan padang di Jalan Simpang dan Simpang Taiping, Jalan Cering sana itu, daripada digunakan oleh kita untuk majlis-majlis ceramah dan sebagainya. Yang pertama kita lihat pada kemarin, pada hari Khamis pada hari Khamis malam Jumaat, di mana sepatutnya pada malam tersebut berlangsungnya satu ceramah yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, penasihat PKR, bersama beberapa orang kepimpinan daripada pihak PAS dan parti-parti komponen. Dia telah terhalang oleh pihak polis apabila pihak polis telah menghalang majlis tersebut daripada diadakan. Dan kita dimaklumkan daripada sumber yang kita ketahui bahawa sebenarnya pihak polis tidak ada halangan, tetapi mereka mendapat tekanan daripada pihak UMNO Barisan Nasional untuk tidak membenarkan kita daripada menggunakan padang tersebut, padang tersebut. Sedangkan tapak tersebut telah pun kita dapat kebenaran daripada pihak daripada pihak berkesempatan daripada pihak Perbandaran Taiping, di mana kita telah pun membayar sejumlah bayaran tertentu untuk kegunaan umum, untuk niaga dan sebagainya. Dan kita akan amat kesal dengan tekanan-tekanan yang telah digunakan oleh pihak UMNO Barisan Nasional sehingga mereka sanggup menggunakan pihak polis dan pihak lain bagi melangsungkan niat jahat mereka itu. Dan selain daripada itu, kita telah juga dapat intercept beberapa risalah yang kita yakin ini dilakukan oleh pihak UMNO dan Barisan Nasional ataupun ejen-ejen mereka itu
Kerana risalah seperti ini memang bukan langsung dari kita. Tak ada siapa yang mempercaya bahawa kita akan mulakan risalah-risalah jahat seperti ini ya, kerana dia akan menjaskan kepercayaan pengundi kepada kita ya. Sebab seperti yang saya katakan tadi bahawa strategi yang kita lakukan, pendekatan yang kita akan buat bagi menawan hati rakyat ialah 3M, iaitu menerang, mendampingi dan menawan hati mereka itu. Jadi sudah barang tentu risalah-risalah jahat seperti ini yang kita dapat intercept semalam ya. Ini ya, dan ini ya, merupakan satu perkara yang kontra dengan pendekatan yang kita lakukan ya. Dan kita juga melihat ya, beberapa lagi perbuatan jahat pihak UMNO Barisan Nasional ya. Mereka telah tengok ni Pak Zionis ya, diconteng sana sini ya. Kemudian ini jadi tobat-tobatnya. Kemudian tu tengok apa yang dilakukan pada bendera kita, pas bodoh ya. Dan mereka juga telah mengadakan beberapa risalah-risalah lain ya. Misalnya ni di mana mereka menamakan PAS sebagai Zionis ya. Dan ini saya rasa adalah perkara yang tidak baik, yang tidak seharusnya mereka lakukan untuk meraih simpati. Dan ini juga ya, mereka telah melakukan satu buklet, walaupun ini merupakan satu kitaran semula, tetapi inilah yang telah mereka lakukan ya, untuk undermine strategi yang kita tentukan. Dan kemudian kita dapati juga mereka cuba untuk memainkan isu perkauman dengan mengadakan risalah-risalah sulit ya, dengan mengatakan bahawa orang-orang Cina sekarang sedang membuat satu gerakan ya, untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Mereka akan sekiranya Pakatan Rakyat berkuasa untuk memerintah persekutuan, Pakatan Rakyat akan puak-puak Cina di dalam Pakatan Rakyat ya, akan menggesa supaya dilakukan satu deletion exercise kepada parliamentary seat ya, supaya dengan itu jumlah komposisi kerusi-kerusi akan diubah semula, dan arti kata bahawa kalaupun tidak melebihi, tetapi setidak-tidaknya jumlah kerusi yang diperuntukkan kepada orang-orang Cina ataupun orang-orang bukan Melayu hampir sama banyak dengan kerusi-kerusi yang diperuntukkan kepada orang Melayu. Dan ini akan membuka jalan kepada orang-orang bukan Melayu, khususnya kepada orang Cina, untuk menjadi Perdana Menteri. Ini yang telah dilakukan oleh mereka, dan risalah ini diedarkan secara meluas ya, secara meluas. Satu ya, di masjid-masjid ya, pada hari Jumaat ketika orang nak sembahyang Jumaat ya, selepas khatib selesai khutbah nak melakukan Jumaat, ejen-ejen mereka itu berkeliaran ya, mengedarkan risalah ini sampai mana dia tak sembahyang ya, mana mereka sanggup untuk melakukan apa saja ya, untuk kelangsungan agenda yang mereka telah merancang. Dan kita amat kesal dengan apa yang telah berlaku itu. Dan kita telah pun membuat beberapa laporan polis ya, mengenai kejadian-kejadian ini. Yang pertama, pada 13 Mac ya, kita buat laporan polis. Ekoran kita dapati sebanyak 25 batang, 25 bendera PAS ya, yang terpacak tu dipotong. Kemudian mengenai yang saya katakan tadi, conteng bendera PAS dengan ungkapan bodoh ni, kita buat laporan polis pada 16 Mac. Dan kemudian pada 18 Mac kita juga telah buat satu laporan polis. Ekoran kita dapati bendera PAS dibakar. Dan semalam ekoran daripada risalah yang saya katakan seperti ini ni, kita juga telah membuat laporan polis ya, oleh beberapa orang pegawai dan ahli kita ya, di beberapa balai polis ya. Kerana kita minta sebagai pihak polis menyiasat ya, akan kejadian-kejadian seperti ini. Dan kita minta ya, supaya UMNO Barisan Nasional bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan dan tidak mengulangi lagi perbuatan terkutuk seperti ini. Sekian. Saya buka untuk soalan. Saya selaku pengarah operasi
Dan Yang Berhormat Timbalan Presiden ya, Sarudin selaku pengarah Jentera Operasi Induk. Kita ada Jentera Operasi Induk yang dipimpin oleh Yang Berhormat Timbalan Presiden, dan di Peringkat Negeri kita ada Jentera Operasi Negeri yang dirajuk oleh saya sendiri selaku pengarah. Dan saudara Ismail Yusof ialah pengarah Jentera Operasi untuk Parti Keadilan Rakyat bagi maksud Raya Kecil Parlimen Begandang ini. DAP siapa? DAP saudara Ngah Komeng. Dia tadi tahu, saya tanya nak pergi di DAP, dia cakap polis tak bagi komit, lepas saya tak bagi buat ke dalam simpang tu. Nak komit oleh isu, dia cakap pasal dia punya perhimpunan akan mengganggu laluan lintas. Ya betul, tetapi kita mesti ingat bahawa taman simpang yang digunakan oleh Najib itu keadaannya sama juga, ya. Dia juga tetap tepi jalan, dan kereta-kereta pun banyak diparking tepi jalan. Dalam suasana pilihan raya yang kita dapati, memanglah dia akan terdapat gangguan jalan raya, kesibukan sana sini, ya. Tetapi saya yakin seperti mana, sebab kita ada makluman bahawa sebenarnya pihak polis telah pun menerima tekanan, ya, daripada pihak UMNO Operasi Nasional. Pegawai tinggi polis sendiri memberitahu saya, tapi saya tak boleh disclose lah siapa orangnya, ya. Sebab bila saya tanya, kenapa jadi macam ni, kata. Waktu dulu dia kata we ada pressure, we ada tremendous pressure from BN, ya. Kita tuan tahu je lah, bila mereka ada kuasa sedikit, itu yang mereka lakukan, ya. Dan itu feel very bad lah. Kalau alasannya kesedakan jalan raya, well, polis boleh mengawal, dan polis sendiri sanggup untuk mengawal keadaan lalu lintas seperti ini, dan ini terbukti dalam majlis yang di mana Datuk Najib sendiri turut, dan polis dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Walaupun di sana ada sedikit gangguan pada lalu lintas, tapi dia berjalan dengan lancar, ya. Lancar. Ini just beside the main road kan? Ya. Di tepi main road betul yang orang punya side. Ya, tapi jalan tu lebar, besar, dan pada malam tersebut saya ada di situ. Sebenarnya tak ada gangguan yang apa ni. Tidak ada gangguan. Well, kalau selepas ini kita nak mengadakan ceramah di sana sini, bagaimana? Ya. Sebab saya rasa ada lagi tempat di mana yang lebih sempit keadaannya, tetapi dalam pilihan raya umum yang lalu misalnya kan, tidak ada masalah seperti ini. Polis menghalangan kerana sempit, gangguan kepada jalan raya dan sebagainya. Hampir ke semua tempat yang kita minta tu dia dibagi. Rekod yang saya tahu lah, dalam pilihan raya umum yang lalu tak ada satu tempat pun yang polis halang. Jadi untuk Muslim Malang tu sudah dapat permit dari polis? Ya, kita sedang menguruskan permit dengan pihak polis, tapi kebenaran dengan pihak Majlis Bandaran telah pun kita peroleh lah. Dan kita mengharapkan pihak polis pada kali ini tidak tunduk dengan tindakan BN, kerana Datuk Seri Najib sendiri telah menggunakan tempat yang sama. Jadi saya tak nampak apa alasan yang akan diberikan oleh pihak polis dan apa alasan yang akan dilakukan oleh pihak BN untuk menggunakan tekanan sekali lagi kepada pihak polis. Kita sebenarnya bersimpati dengan pihak polis, ya, sebab kita tahu polis adalah hak kita, ya. Lagi? So, kalau Bukit Rentang ni, anak mata dia Ada dua tiga lagi. Pasal bunga-bunga. Ya, bunga-bunga. Mungkin saya juga salah seorang daripadanya. Anak tempatan. Anak tempatan, saya pun ada badan juga. Kalau di rungkai akar ungkit sampai juga ke Begandang lagi. sebab kita dapat punya dia ada anak perempuan, anak dia pakai tudung ada. Jadi dia jawab mata dia dua. Kan dia apa dalam Iyalah, anak orang PAS semua bagi tudung. Saya tidak mengatakan pula anak orang tak bagi tudung, tapi anak orang PAS insya-Allah semua bagi tudung. YDPB kan tak? Ya? YDPB. Ya, mungkin juga. Saya kata saya pun mungkin salah seorang daripadanya, ya. Jadi, please don't underrate me lah. So Perak ada macam hantarkan apa dia pusat Macam mana? Perak misalnya memang ada Berapa orang calon? berapa sebenarnya?
Sekarang. Kita sedarakan dalam 5 orang lah. 5 orang. Termasuk anak tempatan? Kita campur lah anak tempatan, tak tempatan. Kita anggap semua tempatan itu. Anak Malaysia. Anak Malaysia tu tempatan. After all nak jadi calon parlimen ni dia pun si rakyat Malaysia kan. Dia sendiri Malaysia. Jadi dia faham kan ada orang yang tempatan di tempat lain kalau dia minat dan tanya sini betul. Tidak tahu lah betul. Saya pernah kalah. Saya bertanding lawan Rafidah tahun 9 saya kalah. Tanding 24 lawan Remy Zahari di kursi Bandung saya kalah. Jadi mungkin itulah maksudnya. Has the name of Yes. the Datuk Seri Muhammad Nizar been submitted? Yang pastinya Datuk Nizar adalah. Well, saya tak boleh kata lah ada ke tidak ya. Sama ada nama dia ada ke tidak. Tapi 5 orang lah. 5 orang lah. Besok akan diputuskan hari Senin. Hari Senin insyaAllah. InsyaAllah. So, jadi punya sarjan di mana? Ambil waktu ke mana sebab? Kita open. Kita so long as dia tu layak dari segi perlembagaan ya. Pusat. Layak segi perlembagaan. So long as there is no legal impediment for the candidate to be nominated. What is the sentiment of the past supporters here? Would they like to have a local or how? What is the sentiment? Oh, PAS ni dia very apa ni? Dia very open minded ya. Dia tak kisah ya. Saudara Rosa Sharon dahulu pun dia bukannya lokal ya. Dia lah. Dia anak Perak lah. Tapi kata Ramlan dia kata Sabu pun nak tanya kat sini. Bukan Masabu je, saya kata banyak yang minat. Tok Pak Ali pun. Sebab kita tahu rakyat sekarang ni lebih dari kita, jadi banyak. Kalau sambil belu layak, saya layak. Tapi yang pastinya timbalan tak boleh lah. In your effort to win Gantang, retain the seat, okay, the Malays form quite a majority here. Just Over 60%. 60%. What about the Chinese voters here? What is this thing? Do you think you can win based on the Malay support? Ya, InsyaAllah kita yakin kita akan mendapat sokongan daripada semua kaum. Tidak hanya terbatas kepada bukan Melayu saja. Sebab jentera yang kita atur begitu rupa sekali ya. Kita tidak mengenal kita tidak membataskan kaum-kaum tertentu untuk juga sokong kepada kita. Kepada kita, sokongan semua rakyat adalah penting sebagai gambaran kepada moto yang kerajaan kita bentuk itu, kerajaan pakatan rakyat. Any specific challenges? I mean, okay, when you at the moment, kalau ada Melayu, Cina, India is very small lah. But now we're concentrating on the Malays and the Chinese. Also India. Which is harder to tackle? Which is where is more effort being put? Kita For belum- the Malays or the Kempen sebenar belum betul berjalan ni. As we go along kita akan tahu apa dia punya tu. Di sini tiap-tiap hari ada. So as we go along kita akan Dalam last tahu. election, berapa persen Malay votes yang dapat? 43 is it? Kita dapat dalam 45%. 45. 45. which largely people say is also protest vote from UMNO grassroots. because That could be. they- That could be also one of the contributing factors to InsyaAllah. So sekarang ni dia taruh candidate tempatan So could be that the UMNO grassroots will go back to BN, go back to this thing. So your challenge will be Dia pada saya faktor tempatan itu bukan satu-satunya faktor lah ya. Dia banyak faktor lagi yang boleh mempengaruhi atau mengundi ya. Sebenarnya tsunami politik ini pun sendirinya dia tidak melihat sangat pada faktor anak tempatan atau bukan tempatan ya. Sebagaimana kita lihat misalnya Lee Kuan Eng itu pun from mana Melaka tanding di kerusi state-nya menang with a very handsome majority ya. Jadi saya yakin sekarang ini pengundi sudah matang, tidak terpengaruh dengan faktor-faktor seperti itu. Sebab yang terpenting kepada mereka ialah whether the elected representative can deliver ya. They promise and can service them. Itu pada saya lebih penting lah. Tuan, masa itu saya dulu dengan arwah Roslan dulu saya selalu ikut dia lah. Jadi salah satu masalah dalam bakal menang peruntukan. Jadi peruntukan limited. How are you going to serve public when you don't have the money? Baik, sebenarnya publik memang tahu kita ni mempunyai peruntukan yang terbatas, tetapi money is not everything lah. Ya. Kepada rakyat tempatan ni, kepada para pengundi ni, kehadiran mereka, kemesraan mereka itu ya,
dan keupayaan wakil rakyat itu ditemui adalah sama pentingnya dengan pertukaran keuangan. Dan pertukaran keuangan itu sebenarnya sepatutnya datang daripada kerajaan yang memerintah, Dan saya dipahamkan dalam kerajaan yang lalu kita telah pun membuat sedikit peruntukan untuk meringankan atau memberikan bantuan kepada rakyat yang di mana kita wakili, walaupun jumlahnya tidaklah sebanyak seperti mana yang diputuskan oleh kerajaan pusat. Saya rasa tuan-tuan boleh tanya soalan pada Ustaz Nasar dan juga Tuan Ali kalau ada. Ustaz Nasar, Ustaz, ini nak tanya pasal isu kenyataan pembunuh jadi ada kesalahan dengan pembunuhnya. So sebenarnya benda dia betul kan? Hanya gini saja. Telah pun dijawab oleh Datuk Mustafa Ali semalam. Dua kenyataan ini betul. Ini masalahnya adalah benda yang dalam urusan kami. Pandangan dalam pasti setiap orang boleh memberikan pandangan. Dan kita lihat ada pandangan daripada Presiden, pandangan daripada Yang Berhormat Datuk Tuan Guru. Dan bila sampai kepada mesyuarat seperti mana yang telah disebutkan oleh Datuk Guru sendiri, bahawa bila ia dibawa kepada mesyuarat nanti, akan lagi bila dibawa kepada muktamar, apa sahaja keputusannya akan kita akur. So dalam soal ini ada nampak mesyuarat. Kami memang mesyuarat tidak bulan. Dan mesyuarat kami yang akan datangnya akan kita adakan di sini pada hari Senin insya-Allah. So isu ini juga akan dibangkitkan hari Senin. Hari Senin ini lebih tumpu kepada Bukit Gantang. Ya, sila. Adakah isu ini akan boleh ditetapkan Dia pilihan raya kecil selalunya tumpuannya adalah kepada isu yang lebih bersifat lokal. Dan tidak melihat ini sebagai satu isu yang mendistract orang daripada memberikan keyakinan mereka kepada calon kita di Bukit Gantang. Tapi berdasarkan semalam dataan daripada Guru tadi, seolah-olah dia sebagai nakoda sampai dalam PAS akan perlu struktur organisasi dalam PAS ni memang betul lah dia sebagai yang mengetuai organisasi yang paling tinggi yang dirujuk oleh parti dalam hal yang berkaitan dengan pentafsiran kepada perlembagaan parti dan juga hal yang berkaitan dengan interpretasi kepada itu, kerana dia duduk dalam majlis syura. Syura merupakan organisasi tertinggi dalam parti dan dia adalah pengurusi kepada majlis syura tersebut. Buat lima pun apa-apa keputusan mesti bawa pada pertama. Itu cara PAS bekerja. Tapi pencegahan terbuka ni kalau menurut masalah pada tahun ni, dia bukan pertelangkahan terbuka, dia pandangan daripada Presiden, pandangan daripada Masyarakat Am, dan setiap seorang berhak untuk memberikan pandangan mereka. Dan bila ada pandangan tersebut, itulah sebenarnya yang kita sedia maklum dalam PAS. Bila ia dibawa kepada perbincangan kepada masyarakat, bila ada satu keputusan, ini akan dilaksanakan mengikut keputusan tersebut. Tidak pernah mendekat seseorang untuk memberikan pandangan dan pendapat mereka. Yang raya kecil ni belum ada kerjasama, belum ada pernah lawang dulu ni. Raya kecil ke lawang ni. PAS lawang ni mana ada kerjasama lagi. Belum ada. Sebab tu pandangan bukan. Sangat tu dia. Terima kasih. Dan insya-Allah apa ni